Okay, so last week kita dah sampai. Okay, nampak slide ni? Ada? Ada, sir. Ada Sir. Last week kita dah belajar mengenai current divider. Current divider. So hari ni kita sambung untuk voltage. Macam mana untuk voltage pula? Okay, the voltage divider in figure 5.19 produce an output voltage V out of 5 volt because the two resistors are equal value. So this voltage is unloaded output. When a load resistor RL is connected from the output to ground as shown in figure 5.19b, the output voltage is reduced by amount that depend on the value of RL. So maksudnya dekat sini. Gambar ini kamu ada dua resistor R1 dengan R2. Nilai dia adalah sama. 1 kilo ohm, 1 kilo ohm. So ini adalah 10 kamunya supply. So voltage dekat R1 dengan voltage dekat R2 adalah sama. Sebab nilai rintangan resistor dekat R1 dengan R2 adalah sama. So voltage pun sama. Ini kamu gunakan hukum KVL, Kirchhoff voltage, V source ataupun V in sama dengan V yang dekat R1 campur V dekat R2. So nilainya adalah sama 5 volt. Sebab itu dekat statement yang tadi diletak 5 volt. Yang ni. Sebab nilainya adalah sama 5 volt. Tetapi bila kamu tambah load resistor RL kamu letak dekat sini. Ini kamu tambah dekat node A ni kamu letakkan resistor RL load. So nilai dia akan berkurangan. Nilainya akan berkurangan. Kamu tengok statement ayat dia adalah the load resistor is parallel in R2, reducing the resistance from node A to ground. As a result, also reducing the voltage across the parallel combination. This is one effect of loading voltage divider. So maksudnya bila kamu letakkan R load, masa voltage-nya akan jadi berkurangan. So another effect of a load is that more current is drawn from the source because the total resistance of the circuit is reduced. So bila kamu letak resistor yang selari, rintangan dia akan berkurangan. Jadi current akan naiklah, current akan jadi tinggi. Okay. The larger RL is compared to R2, the less the output voltage is reduced from its unloaded value. So kamu tengok gambar dia. Figure 5.2 ni. So kalau yang first tu no load, maksudnya kamu ada R1, R2. So dia punya voltage adalah tinggi. Tinggi dekat sini, dekat A ni. Tetapi bila kamu letakkan RL load, so voltage akan decrease. Voltage akan decrease sebab kamu ada resistor yang selari. Bila resistor selari, rintangan dia adalah rendah. Okey, kalau V out sama dengan V out no load. So kalau tak ada load, nilai dia adalah V out ni sama dengan tak ada load lah kalau tak ada load. RL much greater than R2. Maksudnya kalau RL ni besar, nilai dia lagi besar daripada R2. So V out consider sama juga, tak ada load. R2 tu terlalu kecil. Kamu baca statement yang di sini ditunjukkan. The larger RL is compared to R2, the less output voltage is reduced. Maksudnya kalau RL tu lebih tinggi daripada R2,
output voltage is reduced from its unloaded value. So nilai dia akan sama jugalah yang sebelum ni, sebab consider R2 tu dia tak ada. Dia consider R2 ni macam tak ada. So jadi compare je R1 dengan RL saja dia punya load. So ini lebih kurang condition dia macam gini jugalah dia punya condition. Macam A. Sebab R2 tu tak ada kan. R2 tu terlampau kecil compare to RL dekat sini. Okey, kamu tengok example 5.11. Kamu ada soalan A dengan B ni diberi gambar ajar ni. Determine the unloaded output voltage of the voltage divider in figure 5.21. So kamu nak cari unloaded output voltage of dekat sini lah. So bila unloaded output voltage maksudnya kamu tak ada load. Bila tak ada load, kamu tengok solution dia. V out unloaded. RL tu tak ada lah. Sebab dia kamu tak ada load kan. So RL tu tak ada. Kamu ada R2 dengan R1 saja. So V out R2 bagi dengan R1 campur R2 darab dengan VS. So kamu akan dapat masukkan value tu R2 10 kilo campur R1 tu kamu campurkan. So kamu dapat 3.40 voltage dekat node sini adalah 340. Maksudnya RL ni tak ada tak ada load. Okey, bila soalan yang kedua yang B tu, find the loaded output voltage divider figure RL 10 kilo ohm and then RL 100 kilo ohm. So kamu ada dua soalan dekat sini. Yang pertama RL kamu ni 10 kilo ohm. Yang kedua RL ni kamu gantikan 100 kilo ohm. Kalau yang A tadi dia katakan unloaded. So RL ni adalah zero lah. Kamu tak ada nilai. Okey, kamu tengok solution dia. Kalau 10 kilo ohm, so RL is parallel with R2. So kamu clearkan dulu RL selari. So kamu gunakan formula ni R2 RL, R2 campur RL. So bagikan, kamu akan dapat 5 kilo ohm. Maksudnya R2 dengan RL tu selari kamu dapat 5 kilo ohm. So lita kamu akan jadi macam gini. R2 selari dengan RL. Okey, 5 kilo ohm. Bahagi dengan R1, maksudnya kamu punya R1 tadi campur dengan R2 RL. Kamu tengok kamu punya gambar ni. Kan? First 10 kilo ohm kan? 10 kilo ohm. So kamu 10 dengan 2 ni, R2 dengan RL ni adalah selari. So kamu selesaikan dulu R2 RL yang selari ni. Then untuk mengukur kamu dapat nilai sini. So kamu masukkan dekat sini. Dekat formula ni. R2 yang selari dengan RL tu dia punya nilai 5 kilo ohm. Bahagi dengan R1. R1 campur R2 dengan RL. R2 RL ni dengan R1 dia sudah jadi siri. So kamu campurkan. So kamu masukkan dia punya value 5 kilo ohm bagi 9.7 darab 5 volt. Kamu akan dapat 2.58. So itu kalau kamu punya load kamu adalah 10 kilo ohm. Maksudnya kamu punya load dekat sini 10 kilo ohm. So voltage tadi dapat 2.58. Kalau tak ada load kamu dapat 3.40. Bila kamu ada load dapat 2.58. Semakin mengurang.
Okey, kalau dia cakap RL tu adalah 100 kilo ohm, so sama juga macam yang atas tadi. R2 selari dengan RL, so kamu selesaikan dia punya nilai tu dapat 9.1 kilo ohm. Okey, so the equivalent circuit akan jadi macam sama juga R2 RL, lepas tu yang ni selari, kamu just masukkan dia punya nilai. So voltage dapat 3.30. Yang tadi 2.58, ni 3.30. So yang ini untuk RL 10 kilo ohm, dia punya gambar dia, figure dia macam ini. Yang ini untuk 5.2. Yang RL untuk 100 kilo ohm. Okay. So for the smaller value of RL, the reduction in V out is, okay, pengurangan V out. Okay, first tadi adalah 340 kan. 340 adalah kamu punya RL tak ada yang first. So tolak 2.8 bila kamu punya RL itu adalah 10 kilo ohm. Voltage akan reduce 0.82. Okey, lepas tu kalau kamu large RL, RL ni lagi besar, kamu tadi ada letak 100 kilo ohm. So reduction voltage 3.40 tolak 3.3. So akan dapat 0.1 dia punya pengurangan voltage dekat V out. So kesimpulannya, maksudnya kalau kamu punya voltage RL itu lagi tinggi, kan kalau yang ini tadi 10 kilo ohm, yang bawah ni 100. Kalau RL kamu lagi tinggi, pengurangan voltage itu adalah semakin kecil. Okey, itu dia punya maksud. Okey, yang itu dia punya solution untuk voltage divider. Okay, so load current and bleeder current. Apa itu load current and bleeder current? In a multiple tap loaded voltage divider circuit, the total current drawn from the source consists of current through the load resistor, called load current, and divider resistor. Figure 5.23 show voltage divider with 2 voltage output. Okay, dekat sini kamu tengok. Ini pusing-pusing pun sama jugalah. Kamu punya apa? Hukum Kirchhoff kan. KCL, KVL tu pun sama. So dekat sini kamu ada gambar voltage V source 24 volt. Lepas tu kamu current IT ni total pergi masuk R1. So dekat node A dia pecah. Dia pecah pada load satu. Kan? And then dekat node A ni I2 masuk dekat R2. Lepas tu B, dekat node B ni dia pecah lagi ada load. Load RL2, yang ni RL1, and then I3. So current into tap loaded voltage divider. Maksudnya ni ada dua pecahan. Yang pertama dekat A ni, yang kedua dekat B. Kalau yang contoh dekat atas tu ada satu sajalah. Satu pecahan. Yang ni two tap. Maksudnya tap A dengan tap B. Okey, untuk bipolar voltage divider, example of a voltage divider that produce both positive and negative voltage from a single source, figure 5.24. Ini kamu ada voltage jugalah. Dekat sini kamu ada R1, R2, R3, R4. So kamu nak cari voltage dekat R1, kamu nak cari voltage dekat R2, R3 dengan R4. So dia punya explanation,
Source is connected, reference ground common. Maksudnya kamu punya kena ada ground. The voltage at node A and B are positive. A dengan B ni adalah positif. Respect to ground. Maksudnya dia adalah positif kan. A dengan B ni. Ground. Lepas tu kalau D dengan C ni adalah negatif. With respect to ground. Sebab kamu punya ground ni adalah dekat ni. Tengah-tengah antara between R2 and R3. So dekat situ dia punya ground. So dekat R3 ni ada negatif. R4 pun negatif. So itu namanya bipolar. Sebab itu namakan bipolar voltage divider. Maksudnya kamu ada voltage positif and voltage negatif. Okey, lepas tu kamu ada loading effect a voltmeter. So when a voltmeter is connected as circuit shown, for example in figure 5.2a, 25a, internal resistance appear in parallel with R3 as shown in part B. Kamu tengok gambar dia. Ni kan. So kamu ada R1, kamu ada V supply, R2, R3. So bila kamu ada voltmeter ni kamu letakkan, so R3 ni dia akan selari dengan R4, RM. Maksudnya kamu punya voltmeter tu ada internal resistance. Macam sebelum ni kan, yang kamu belajar apa tu? Dalam measurement tu kan, voltmeter tu ada IM and then dia ada RM. RM tu adalah dia punya internal resistance. Okay, RM is equal to R3. Maksudnya dia selari, okay. So if RM is much greater than R3, the resistance from A to B change very little. Maksudnya kalau dia nilai R3 itu kecil lah, RM ni besar. So resistance from A to B change very little. Maksudnya perubahan voltage A dengan B ni adalah kecil. So macam tadi lah, kalau kau punya R load tu besar, R3 ni boleh diabaikan. Kalau RM kamu besar. A good rule of thumb is that if the loading effect is less than 10%, it can usually be neglected. Maksudnya kalau kurang daripada perubahan tu, kurang daripada 10%, loading effect tu, dia boleh diabaikan. Basically voltmeter ni kita tak ada kira lah. Dia punya RM. Maksudnya kalau kita measure tu, kita just ambil dia punya nilai. Maksudnya kalau kita nak measure dekat R3 ni, berapa dia punya voltage kan. Just kita terus ambil reading. Kita tak consider lah dia punya tu RM. Okey, ni yang explanation tadi. R2, so R3 ni dah selari dengan RM. R3 selari RM. Okay, example. How much does digital voltmeter affect the voltage being measured? If a circuit indicate figure 5.6, assume the meter has an input resistance RM. Kamu tengok, RM ni besar, 10 mega ohm. So kamu tengok dekat sini, dia punya solution. Okay. Figure 5.6 ni kamu ada 3. A, B, C. So R1 ni fix, sama aja semua. R2 berbeza. 100 ohm, 100 kilo dengan 1.0 mega ohm. Voltmeter dia punya value internal resistance RM dia adalah 10. So apa dia punya effect? Effect apabila R2 ni berubah. Ini fix. Voltmeter nilai resistor fix. Cuma nilai R2 saja yang berubah. Okey, kamu tengok solution.
To show small difference more clearly, the result are expressed in more than 3 significant figures. Significant figures tu maksudnya kamu punya titik perpuluhan tu, 3 figure. Okey, untuk V2, untuk A, kamu tengok untuk A, kamu masukkan voltage dia V2 yang dekat sini. Okey, yang ni A kan. So V2 maksudnya kamu punya voltage yang di measure dekat voltmeter ni, kamu masukkan kamu punya formula tadi. Dalam kamu punya formula ni, R2 R1 plus R2 darab Vs. Okay. The meter resistance in parallel with R2 is R2 selari dengan Rm. So R2 Rm kamu dapat 999 ohm. Dia punya value kan. Sebab kamu dah selari kan. And then voltage dekat R2 tu adalah 5.357. Itu untuk 100 ohm punya R2. Okay. So the actual measure by the meter is R2 Rm selari. So 9.99 ni sebab itu tadi dia apa? 3 significant figure kan. Dia cakap 0.999 ni. Significant selepas titik perpuluhan. To show the small difference more clearly, the result are expressed in more than 3 significant figure. So sebab itu kamu letak ni 3 titik perpuluhan. So actual voltage yang di measure adalah 5.357 volt. Kalau yang atas yang starting tu V2, R2 kan, R1 plus R2 ni kamu tak letak Rm Internal tu kamu abaikan. Tetapi actualnya ada internal resistance dalam voltmeter. So dalam figure ni resistor dalam voltmeter ni ada. So kamu kena kira. Sebab itu kamu masukkan sini. R2 selari dengan Rm punya resistor. So actual 5.357. No measurable loading effect. So tak ada kesan. Rm kamu kira pun 5.357. And then kalau Rm kamu tak kira pun 5.357 volt. Okey, yang A tak ada efek. Untuk B kamu tengok. Okey, yang first kamu tak ada Rm Kamu just masukkan V2 sama R2. Ini actual punya formula. 5357. And then bila kamu consider R2 ni selari dengan Rm. Okey. So nilai resisten yang selari itu dah berjumlah 99.1 kilo ohm. Okay, so actual voltage measured by meter is, so kamu letakkan ni formula ni, masukkan. Kamu dapat 5.323 volt. So loading effect voltmeter reduce the voltage by a very small. Maksudnya dia ada perubahan kecil, tetapi sedikit lah. Kalau kamu tak ada Rm, kamu dapat 5357. And then kamu bila letak Rm, 5323. So lebih kurang berapa tu? 0.034 dia punya efek. 0.034 dia punya efek. Okey, untuk yang ketiga. Okey, so V2 kalau tak ada Rm sama. Bila ada Rm kamu adalah 10 mega. 10 mega yang ini tadi. Yang ni. Maksudnya R2 1.0. Yang tadi 100 1.0 dengan Rm 10 mega. So kamu settlekan dia punya tu. Okey.
1.0 dengan 10 mega, so kamu dapat 90.09 kilo. So actual measure, maksudnya kamu dah consider dengan RM sekali dia punya tu, kamu akan dapat 5034. So voltage dia ada berbeza sikit, ni jauh sikit. 5.357 tolak 5.034, lebih kurang 0.323. 0.323 dia punya perbezaan. The loading effect of the voltmeter reduce the voltage by a noticeable amount. So kesimpulannya, as we can see, the higher resistance across which a voltage is measured, the more loading effect. Maksudnya kalau kamu R2 tu nilai dia lagi tinggi, higher resistance, so loading effect adalah lebih tinggi. Faham? Kamu tengok yang ini 1 mega dia punya R2. So loading effect dia 0.3 lebih. Kalau R2 tadi kamu letak 100 kilo ohm, loading effect hanya just 0.034. Itu dia punya maksud. So kesimpulannya, maksudnya kalau kamu punya R2 ni lagi tinggi, kesan loading effect tu adalah lebih tinggi juga. Maksudnya voltage dekat sini akan reduce. Lagi banyak lah. Kalau 100 di sini tadi, R2 100, apa yang kamu measure sama nilai dia. Dia tak ada kesan. Maksudnya kalau kamu letak RM pun voltage-nya sama. Kalau kamu tak letak RM pun, voltage kamu measure pun sama. So itu adalah loading effect voltmeter. Maksudnya kalau resistor ni tinggi, voltage yang drop dekat voltmeter ni pun tinggi lah dia punya tu. Okey, setakat ni faham? Ada persoalan? Ada pertanyaan? Yang apa ni, yang voltage yang kita tolak tu, voltage yang bocor ke Ustaz? Itulah dia punya effect dia tu. Voltage tu drop. Maksudnya kalau kamu R2 ni tinggi kan. So voltage ni yang kamu measure dia akan berkurang. Dia bukan bocor, maksudnya disebabkan oleh R2 ni. R2 ni tinggi, and then kamu combine dengan RM. Voltmeter yang kamu baca tu, bacaan dia akan berkurangan. Itu dia punya maksud. Loading effect voltmeter. Maksudnya kesan daripada voltmeter tu lah. Dia punya loading effect. Boleh? Boleh tangkap? Boleh faham? Ada yang tak faham? Boleh saya. Boleh Boleh saya, boleh. Okey. So kita teruskan. Okey, so itu adalah voltage divider. Kamu dah faham dia punya tu? Okey, sekarang kamu ada ladder. Ladder network. Ladder ni macam apa? Tangga kan? Okey, ladder maksudnya one approach to analysis a ladder network such as the one shown figure 5.27. It is to simplify it one step at a time, starting at the side farthest from the source. In this way, we can determine the current in any branch of the voltage and any node. So maksudnya kamu ada ladder dekat sini, kamu ada banyak resistor. Kan? Sebelum ni kamu ada R1, R2, R3, R4 kan? And then kamu tambah lagi R5 dengan R6. Macam mana kamu nak solve ni? Dekat sini dia cakap to simplify it one step at a time. Maksudnya kamu kena simplekan daripada C ni, farthest from the source. Kamu punya source ni, Vx ni kan source kan? So kamu kena
selesaikan dekat C ni dulu, resistor dia berapa. Lepas tu combine dengan R4 ni, lepas tu combine R3, lepas tu R2. Maksudnya daripada yang jauh kamu ringkaskan lita tu. Okey, contoh dekat ni, determine the current through each resistor and the voltage at each label node with respect to ground. So kamu nak tahu voltage dekat R1 ni berapa, R2 berapa, current dekat R3, R4 dan sebagainya. Okey, so kamu tengok dia punya solution. Dia suruh cari current each resistor. R1 ni current berapa, R3 current berapa, R5 current berapa. So kamu selesaikan dia punya tu. To find the current each resistor, you must know the total current from the source, IT. Maksudnya bila kat sini kamu kena cari dulu IT. Okey. So bila kamu nak cari IT ni, kamu kena ringkaskan lita ni daripada C ni tarik sampai A untuk dapatkan R total. To obtain IT, you must find the total resistance. Maksudnya kamu kena cari R total. So method dia macam mana kamu dapat R total? Step by step process starting at the right. Okay, so kamu start daripada yang jauh. Daripada yang jauh tadi, maksudnya daripada jauh source start daripada C. C then tarik ke B, tarik A. So dekat sini kamu tengok dia punya solution. RB, ini kamu tak kisah kamu namakan apa kan. Yang penting kena faham kamu punya tu. RX ke RC ke. Dia cakap sini RB, R4, R5 campur R6. Negative the circuit to the left of node B, the resistance from node B to ground is, resistor dekat B. Kamu tengok resistor dekat B ni. Kan? So R5 dengan R6 ni adalah siri kan. So just kamu campurkan R6, R5 siri, and then dia selari dengan R4. Okey, so dekat sini R5 campur R6 tu selari, siri, and then kamu darabkan R4 darab R5 campur R6 bagi R4 campur R5 campur R6. So kamu dapat ni. Ini dah kira menggunakan apa? Macam mana dapat resistor tu lah. Kamu nak dapat RB. Okey, boleh faham tak ni? Boleh sir setakat ni. Boleh Ini macam lita selari lah. Kamu nak dapat RB tu, kalau kamu nak cari satu-satu, RB dia kan. R5 campur R4, dapat berapa? Lepas tu, dapat berapa tu selari dengan R4. So, kamu namakan dia RB. RB tu selari dengan 1 per RB sama dengan 1 per R4 campur 1 per R5 campur 1 per R6 tu. Sebab itu dia dekat sini dia just simplified terus dekat sini. So lita kamu akan jadi macam ini. Ni kan. Tadi RB tu kamu dah kira lita kamu RB, sini value dia. Kamu dapat 4.85 ni. So kamu lukis lita akan jadi simple macam ini. So sekarang R3 dengan RB ni pula selari. Okey? R3 dengan RB ni siri dan selari dengan R2. So kamu selesaikan situ. Dinamakan RA. RA sini. So R2, kamu tengok R2 ni. R3 campur RB. Sebab dia siri kan. R3 dengan RB ni siri. Lepas tu bawah dia R2 campur R3 campur R4. Campur RB. So kamu selesaikan dapatlah dia punya
jawapan, masukkan dia punya value tu. So RA ni kamu dah tahu sekarang. RA ni adalah 4.09 kilo ohm. So lita kamu dah jadi macam ini. RA 4.09. Okey, so bila kamu dah ada lita siri macam ini, kamu boleh cari I total, IT. So IT kamu akan dapat RT, R1 campur RA, maksudnya dia siri. So I total kamu punya source VS bagi dengan R total. So kamu adakan 45 volt bagi dengan 5.09. So kamu dapat 8.84 volt. 8.84 miliampere current. So current yang lalu dekat sini adalah 8.84 miliampere current dia, IT. Okey, so kamu dah tahu IT kan? I total kamu dah tahu. So dekat R1 ni kamu dah dapat IT and then kamu pecahkan dia pula. As indicate figure 5.29, IT is into a node and divide between R2 and the branch containing R3 plus RB. Since the branch resistance are approximately equal. So R2 dengan R3 are sama. Sebab dia nilai dia adalah lebih kurang sama lah. Kamu tengok sini. Kamu dah tahu tadi IT. And then kamu nak cari I2 kan. I2 dengan I3. So I2 dia cakap R2 ni dengan RB ni lebih kurang sama. RB berapa tadi? RB 4.85. R2 8.2. So kamu tengok sini. IT tadi dah dapat. So and divided between R2 and the branch containing R3 plus RB. Since the branch resistance are approximately equal. Half the total current is through R2 and half into node B. Maksudnya pecah dekat sini. So I2 just kamu bagi 2. IT tu kamu bagi 2. Satu masuk I2, satu masuk I3. Kamu tengok gambar ni. Okey, kat sini kamu dah dapat IT kan? So IT ni kamu nilai dia R2 dengan R3 dengan RB ni lebih kurang sama. Jadi dia bagi 2 lah sebab R3 dengan RB ni 3.3 4.85 kan. Nilai dia lebih kurang 8.2, betul? So sebab itu dia cakap current I3, current I2 ni sama. Sebab dia punya resistor nilai dia kira lebih kurang lah. Yang ini 7 berapa ni? 8.15 kan? 8.15 kilo ohm. Ni 8.2. So lebih kurang sama. Sebab itu dia cakap jadi I2 ni dengan I3 sama. So IT ni kamu just bagi 2. Satu pergi B, satu pergi bawah. So 8.84 tu kamu bagi 2 dapat 4.4. 4.42. Okey. So kamu dah tahu I2, kamu dah tahu I3. So kamu nak cari current yang lain. So I3 into node B and divided between R4 and the branch containing R5 plus R6. So ini kamu gunakan formula current divider. Gunakan formula current divider. Maksudnya untuk I4 ni. R5 campur R6. Kamu tengok kamu punya gambar tu. Yang asal.
I4. Kamu tengok mana sini kan? Kamu nak cari I4 kan? So kamu gunakan, kamu dah tahu I3, kamu dah tahu I2. Sekarang kamu nak cari I4. So I4 kamu gunakan current divider. I4 sama dengan current divider, mesti kalau kamu nak cari I4 kamu gunakan resistor yang bertentangan. Ini lepas tu jumlahkan dia punya. Sini bahagi dengan jumlah total resistance darab dengan I3. Sebab itu formula dia. Kamu tengok sini. Ni kan, I4. So current resistance yang bertentangan R5 campur R6 tu. Lepas tu R4 campur R5 campur R6. Darab I3. Okey, so kamu masukkan value dapat 2.14 miliampere. Untuk I5, since kamu dah dapat I4, so I5 sama dengan I6 sama dengan I3 tolak I4. Maksudnya daripada gambar tu. Okey, sini kan kamu dah dapat I4 kan? I4 kamu dah dapat. So I4 kamu nak dapat I5 ni, I5 dengan I6 ni sama. Sebab dia jalan terus lah. Dia bukan ada junction. Dia tak ada knot. Maksudnya dari 5 terus masuk 6. So current dia sama. So I5 ni, kamu just dekat sini I3 sama dengan I4 campur I5. Itu current Kirchhoff law. KCL kan. I3 sama dengan I4 campur I5. So I5 sama dengan I3 tolak I4. I4 kamu dah dapat tadi. So kamu masukkan dia punya value. I3 tolak I4, 442 tolak 214 dapat 2.28 miliamp. So bila kamu dah tahu current tu, kamu just masukkan darab dengan resistor lah untuk kamu dapat current. Voltage A, I2 darab R2, voltage B, I4 darab R4, voltage C, I6 darab R6. So kamu dapat semua jawapan. Okey, boleh? Faham? Ada Tuan. pertanyaan? Tuan. Ya. Tadi macam contoh tu kan dia cakap nilai R tu nak dekat sama dengan nilai R yang lagi satu tu. So dia assume nilai I22 tu sama. Ya. So kalau dekat soalan, contohlah ada soalan lain, nilai dia lebih kurang macam tu juga, kita boleh assume jalan macam tu kan? Maksudnya kita boleh assume, boleh? Boleh, kalau nilai tu lebih kurang sama. Okey. Kan? Sebab R3 dengan R4 ni, kamu campurkan kan, 3.3 campur 4.85. Kamu dapat 7.15 kilo ohm. Yang ni 8.2 kilo ohm. So nilai dia lebih kurang sama. Just kamu, jadi I total ni kamu pecah dua lah. Satu pergi ke B ni, satu pergi A. So kamu just bagi 2 saja. Tetapi kalau nilai dia lain, kan? Sini katakan 5 kilo ohm total ni 8.2. So lain kamu kena kira lah. Tak boleh assume. Yang ini sebab dia nilai dia lebih kurang sama. Okey. So settle voltage divider, current divider. And then kita masuk. Okey, Wheatstone bridge. Ini lebih kurang sajalah. Sama, bukan lebih kurang. Mana-mana kalau belajar teori, kalau kamu Wheatstone bridge, sama je. Hari tu dah belajar kan dekat apa? Measurement. Tapi itu section 5 je. Section 6, okey, saya explain.
Okey, untuk Wheatstone Bridge ataupun dipanggil common diamond configuration, setengah-setengah orang panggil common diamond sebab dia bentuk diamond ni kan, R1, R2, R3, R4. Sama je. Kalau dalam measurement kamu belajar macam ni, dalam teknologi pun sama je. Lepas tu kamu bila kamu simplekan gambar ni, diamond ni dia akan jadi macam gini. R1 ni, I1, R3, I3, I2, R2, I4, R4. And then kamu ada voltage dekat node A dengan node B. Kalau yang dekat R itu kamu letak galvanometer kan. Dalam measurement G, basically sama benda tu. Okay, so dekat sini dia punya explanation macam itu. Okay, balance maksudnya V out terminal A dengan B is 0. Maksudnya voltage dekat AB ni akan jadi 0. Itu balance. Ini dalam measurement pun sama. Maksudnya galvanometer tu kalau dalam measurement tak ada bacaan. So lita kamu akan jadi V out kosong. So V1 sama dengan V2, hukum dia. V3 sama dengan V4. So bila sama ni, just kamu masukkan V1 over V3, V2 over V4. Sama je kan? Sama. So lepas tu kamu tukar masuk hukum IR tu, V sama dengan IR, just tukarkan. Lepas tu I1 sama dengan I3. So last sekali kamu dapat R1, R2, R3, R4. Dia punya formula. So R1 sama dengan R3, R2, R4. Sama je formula dia dengan measurement. Formula dia untuk R1, R3 darab R2 darab bagi dengan R4. Maksudnya R1 ini sama dengan R2 darab R3 bagi dengan R4 formula. So itu formula lah. Formula yang kena ingat. Okay, using the balance bridge to find an unknown resistance. So kalau unbalanced, kalau balance. So basically sama je lah formula dia. Kalau kamu tahu satu formula tu, mana-mana boleh cari. Figure 5.3 has unknown value which we call Rx. Resistor R2 and 4 have fixed value. So the ratio R2 also has fixed value. Since Rx be and value, kamu just masukkan dia punya formula tadi tu. Rx sama dengan Rv, R2 bagi R4. So kamu tengok dia punya ni. Oh ini dalam statement aja kan. Statement lah. Figure 5.31. Mana 5.31? Dekat sini kan 5.31 ni. Sama je formula tu. Dia tak kira lah dia bagi Rx ke, Ry ke, Rz ke kan. Janji yang penting sekuen dia kamu tahu. Kalau sini Rx, sini Ry, ni Z, ni A, formula dia pun sama, pusing-pusing. So just kamu manipulate apa data apa yang diberi and then kamu masukkan dalam formula. Okey, contoh 51 buat determine value of Rx in the balance figure shown 532. Okey ni, kamu nak cari Rx. Rx ni kan. So kamu ada R2, RT, R4, RV. Semua dibagi. So just kamu masukkan dalam formula tadi. R2 bagi R4 dapat 1.5. So Vout kosong. RV set 120 ohm. So the unknown resistor Rx sama dengan RV, R2 bagi dengan R4. So kamu masukkan nilai dia
RV 1200, R2 kamu dah bagikan sini tadi, R2 bagi R4 1.5. So Rx ni formula dia sama macam tadi lah. Nian, kamu tengok kalau yang first explanation tadi, ni formula ni. R1 sama dengan R3, R2 bagi R4. So kalau soalan tu twist, kamu suruh cari R1 sini. So Rx ni tadi sama dengan R1 kan? Rx sama dengan R1, so sama dengan R2 darab RV bagi dengan R4. Kamu just masukkan dia punya formula sahaja. Okey. So question, ni kamu aktiviti ni kamu buat sendirilah. Just kamu buat. Okey, ada persoalan? Ada tak faham? Hello? Setakat ni tak ada sir. Semua direct aja kan soalan? Bukan direct, dia punya tak ada pusing-pusing lah. Okey, kalau semua faham, so kita dah habis chapter 5. Chapter 5 dah habis. So kita next week cuti kan? So kamu cuti? Ya. Cuti seminggu. Okey, so attendance nanti saya akan hantar Google Form dekat kamu punya WhatsApp. And then kamu punya test 26 hari bulan hari Khamis 9 hingga 10.30 dekat Outer. Nanti saya upload soalan and then kamu buka lah. Then Sampai bab 4 kan? ya. Okey. Dia sampai bab 4 lah. Simple-simple je soalan, senang je. Semua ada dalam nota. Okey, so ada lagi nak tanya? Tuan, Ya. yang time slide awal-awal tadi tu dia ada nilai RM. Nilai RM tu dapat daripada mana tuan? Nilai RM tu adalah memang standard dalam kamu punya voltmeter tu. RM tu maksudnya Maksudnya dia akan diberi ya? dia diberi. Okey. RM tu maksudnya meter, resistance meter punya. Okey tuan, terima kasih tuan. Okey, so kalau tak ada, jangan lupa kamu punya test hari Khamis. And then selamat bercuti. Bercuti pun tak boleh merantau ngemara kan. Stay at home. Jaga diri. Okey, so kita tutup kita punya kelas pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Terima kasih tuan. Sama-sama. Thank you, sir. Thank you, Selamat sir. sir. Thank you, sir.